Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama sekali lagi dalam pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang telah disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dalam membicarakan tentang perihal pribadi baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita mulakan dan kita bacakan Fatihah kepada Tuan Pengarang kita Al-Imam Tirmizi, dan demikian juga kepada Tuan penterjemah kitab ini. Semoga kedua-dua mereka ditinggikan darjat oleh Allah dan dilimpahkan rahmat pada roh mereka, dan semoga dilimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pengajian kita ialah kitab Syama'il Muhammadiyah pada malam ini, iaitu hari Isnin malam Selasa di Masjid Sultan Singapura. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab di tangannya boleh buka muka surat 361. Ya, pada pelajaran kita yang lepas kita telah pun menyelesaikan daripada membicarakan bab tentang umur baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa riwayat yang berbeza, yang sedikit ada yang mengatakan umur Nabi hanya 60 tahun, ada yang mengatakan 65 tahun, tetapi yang kebanyakan ulama-ulama dan hadis-hadis yang sahih meriwayatkan umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 63 tahun. 63 tahun itu dari saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, iaitu pada umur 40 tahun, dan selama 13 tahun baginda menyampaikan dakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, dan kemudian setelah berhijrah selama 10 tahun baginda berada di kota Madinah Al-Munawwarah rahimahullah taala, dan baginda wafat di kota Madinah. Jadi seluruhnya umur Nabi ialah 63 tahun. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah, masuk kita pada pengajian kita pada hari ini pula, iaitu ialah membicarakan tentang bab maja'a fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan tentang wafatnya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apabila kita telah membicarakan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, maka sampailah kita membicarakan tentang wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam membicarakan tentang perihal wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita melihat bahawa dalam sejarah telah mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya pada hari Isnin. Hari Isnin dan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada juga yang diperselisihkan, ada yang mengatakan tanggal 2 hari Rabiul Awal, ya. Tapi cuma yang masyhurnya ialah 12 Rabiul Awal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir ialah 12 Rabiul Awal dan wafatnya juga pada 12 Rabiul Awal dan pada hari Isnin. Cuma ada setengah ulama mempertikaikan kalaulah sekiranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf Arafah 9 Zulhijjah, iaitu 3 bulan sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Jumaat. Jadi kalau sekiranya hari wafat Nabi hari Isnin, tak mungkin jatuh 12 Rabiul Awal. Jadi ada yang mengatakan
mungkin jatuh tanggal 2 hari bulan Rabiul Awal. Ya, walau bagaimanapun apa yang mereka perselisihkan, tetap baginda Nabi wafat pada hari Isnin. Kerana itulah yang telah disebutkan di dalam riwayat hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat baginda itu ialah setelah baginda ditimpa dengan sakit. Sakit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan 12 atau 14 hari sebelum hari kewafatannya. Sakit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan sakit kepala diserta dengan demam. Dan kemudian pada masa itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan setelah rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, bergilir kepada rumah Sayyidatina Maimunah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seterusnya. Tetapi apabila sakitnya makin bertambah berat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin supaya baginda dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat kasih sayangnya selepas daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kasih kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam baginda berada di rumah Sayyidatina Aisyah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di atas ribanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi inilah dia beberapa hadis yang akan kita bicarakan tentang wafatnya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebelum wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama berada bersama para sahabat. Begitulah dia dalam masa Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam khutbah Hajjatul Wada, haji perpisahan di padang Arafah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah daripadaku manasik kamu. Manasik ni mana cara ibadat kamu. Maupun ibadat itu ibadat solat, puasa, zakat dan sebagainya. Dan terlebih khusus lagi ibadat haji. Itulah sebab dinamakan ibadat haji manasik haji. Ya, baginda Nabi SAW mengatakan, la'alli mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu pada tahun yang akan datang. Begitulah dia muslimin rahimakumullah, maknanya Rasulullah SAW sudah berikan isyarat tanda-tandanya bahawa baginda Nabi SAW akan kembali kepada Allah Ta'ala. Begitulah dia juga Rasulullah SAW pernah sewaktu baginda berada dalam Masjid An-Nabawi, Nabi SAW berkhutbah, dan dalam khutbahnya Nabi SAW mengatakan ada hamba Allah yang diberi pilihan untuk dia nak bersama-sama dengan dunianya atau dengan Tuhannya, dan hamba itu memilih untuk bersama-sama Tuhannya. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, ibu dan ayahku menjadi tebusan untuk engkau ya Rasulullah." Maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat-sahabat merasa pelik, kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Rupa-rupa Sayyidina Abu Bakar faham orang yang dimasukkan oleh Nabi itu ialah dirinya sendiri. Dia diberi pilihan oleh Allah untuk nak bersama-sama dengan umatnya ataupun dia nak kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, beberapa isyarat-isyarat telah diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan hari hampirnya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya merasakan sakit ini adalah merupakan kesan daripada makannya daging kambing yang telah diracunkan oleh seorang perempuan Yahudi di waktu selepas pada peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada tahun 7 Hijrah. Tahun itu di mana tentera Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Khaybar, lebih kurang 650 km utara Madinah. Dan setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangi peperangan tersebut, maka adalah seorang perempuan Yahudi membuatkan jamuan jemput kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disembelihkan seekor kambing untuk jamuan Nabi dan sahabat. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam makan, dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar pun makan. Dan makannya baru secuit saja Nabi makan, kemudian lepas tu daging itu berkata-kata. Walaupun daging sudah dimasak, tapi ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daging itu berkata, "Ya Rasulullah, janganlah kau makan aku kerana aku sudah diracunkan." Begitulah Nabi pun stop daripada makanannya. Dan sebenarnya racun itu dia mengganggu kesihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehinggalah pada saat akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah mengatakan bahawa daging yang diracunkan makanan di Khaybar telah meracuni dan telah mengganggu urat-urat aku, hampir putus jantung aku. Subhanallah. Ya, begitulah takdir Allah Ta'ala, dan memanglah wafat baginda pun sudah dekat, dan begitulah takdir Allah mengatasi segala-galanya. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wafatnya itu, pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 hari Nabi tak keluar daripada rumah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidatina Aisyah, suruhlah bapaknya Abu Bakar menjadi imam. Dan Sayyidatina Aisyah ni agak berat, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni orang gembing, suka menangis, tak boleh sikit pun nanti nangis. Suruhlah orang lain. Nabi kata suruh Abu Bakar. 2-3 kali Nabi ulangi suruh Abu Bakar. Dan begitulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam dalam salat, mengimamkan umat Islam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Maka sampailah pada hadis kita pada malam ini, iaitu hadis 369, iaitu berkata Tuan pengarang kita Imam Tirmizi rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Anas bin Malik ini adalah khadam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengatakan, akhiru nazratin nazartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashfa sitara yaumul isnin. Kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau menyingkap tu membukakan kain tabir, kain tirai lah rumah baginda pada hari Isnin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Jadi the last kali sahabat nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tingkap, Nabi dalam keadaan sakit. Nabi tak boleh keluar pergi masuk masjid kerana Nabi tak kuat lagi kemudian Nabi singkapkan akan langsir rumahnya. Jadi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia satu dinding dengan Masjid An-Nabawi. Jadi kalau siapa yang pernah pergi ke Madinah Munawwarah, kalau kita menghadap ke arah kiblat, Raudhah tempat Nabi solat jadi imam, menghadap arah kiblat, sebelah kiri itu itulah dinding, itulah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini menjadi kuburnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi daripada rumahnya disingkapkan langsir dinding rumahnya, tingkap rumahnya, dan dia nampaklah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam. Jadi sahabat-sahabat yang ada di saf tu tengok Nabi buka tingkap, nampaklah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya ialah Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan iaitu solat itu ialah solat subuh. Yang Nabi lihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjadi imam ialah salat subuh. Kemudian fa nazartu ila wajhihi, aku memandang, iaitu Anas bin Malik menceritakanlah, aku memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lembaran mushaf, seperti lembaran mushaf, maknanya wajah Nabi putih, bersih, berseri, bercahaya sepertinya Al-Quran, kitab Al-Quran. Mushaf tu Al-Quran lah memanglah wajah Nabi tu memang cantik, bercahaya lagi maka begitulah digambarkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an. Pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu menjadi imam salat. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an terasa Nabi SAW membuka tingkap tu, Sayyidina Abu Bakar terasanya Nabi nanti akan masuk salat. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun bersiap-siap nak berundur. Nak undur buat apa? Nak bagi Nabi lah jadi imam. Jadi apabila Nabi SAW melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar macam tu, maka pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjadi imam salat dan memberi isyarat, iaitu Nabi memberi isyarat kepada makmum supaya tidak bergerak dari tempat mereka. Nabi kata pada makmum yang ada makmum dah nak give way dan nak buat ruang untuk Nabi nak masuk, padahal Nabi dalam rumah. Jadi Nabi kata biar gitu. Nabi beri isyarat dengan tangannya, duduk diam-diam, jangan bergerak. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata jangan bergerak. Jadi Nabi bolehlah bercakap sebab Nabi SAW tidak sedang salat. Jadi Nabi SAW memberi syarat tidak bergerak dari tempat mereka dan menyingkap kain tabir rumah. Jadi Nabi SAW pun tutupkan kain tabir itu. Jadi biar Sayyidina Abu Bakar teruskan. Rasulullah SAW wafat pada penghujung hari itu. Jadi di sini ada beberapa perkara. Nabi SAW melihat
Sayyidina Abu Bakar pimpin. Dan Nabi rasa gembira. Kerana apa? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak diperintahkan Allah untuk sampaikan risalah agama telah pun sampai. Dan itulah Allah Taala sebutkan di dalam ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Iaitu ayat ini turunnya sewaktu Nabi SAW wukuf di padang Arafah. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kamu dan aku ridha Islam sebagai agama kamu. Jadi makna di sini Nabi SAW punya tugas sudah selesai. Dan Nabi SAW pun melihat dah ada orang dah berkelayakan untuk menjadi penggantinya. Tak lain tak bukan iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi begitulah Nabi pun telah memberi beberapa banyak isyarat bahawa Sayyidina Abu Bakar lah jadi pengganti Nabi SAW. Nabi kata, "Lau akhadtu ahadukum khalilan latakhaztu Abu Bakrin khalilan." Kalaulah aku nak ambil seseorang kamu daripada kamu menjadi kekasihku, akan ku ambil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi kekasihku. Walakinal Islam wal ikhwah, tapi dia adalah saudaraku dalam Islam. Jadi maknanya kekasih Nabi siapa? Kekasih Nabi yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah dia muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menggambarkan Sayyidina Abu Bakar itu sebagai pengganti Nabi, di mana Sayyidina Abu Bakar diperintahkan untuk menjadi imam, memimpin manusia untuk mengimami solat. Sehingga setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa para sahabat-sahabat sedang bermesyuarat membincangkan siapa yang kita nak lantik menjadi sebagai khalifah, maka sahabat-sahabat berkata, kalau Nabi sudah redha Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai pengganti Nabi dalam urusan agama, iaitu dalam urusan solat, mengapa tidak kita redha Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pengganti Nabi dalam urusan dunia? Ya, pengganti untuk mentadbir negara adalah urusan dunia. Jadi begitulah dia, kesepakatan sahabat telah tercapai dengan mengatakan pengganti Nabi SAW ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebenarnya kewafatan bagi Nabi sudah digambarkan beberapa peristiwa-peristiwa, dan demikian juga daripada ayat yang di mana Allah turunkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang kemenangan pada kamu, kamu akan lihat bergerombolan manusia memeluk agama Islam, maka hendaklah kamu memuji dan bertasbih pada Allah dan mohonlah pengampunan kepadanya. Ayat ini juga menggambarkan tentang hampirnya umur Nabi itu sudah kembali pada Allah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya, agama Islam sudah sempurna dan sudah mulai ramai orang memulai agama Islam. Nah kemudian begitulah tugas Nabi pun telah selesai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diambil kembali oleh Allah Taala. Bahkan kalau kita lihat juga di antara tafsir yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas sewaktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi kanak-kanak, tapi dia adalah seorang kanak yang sangat rajin belajar. Dan begitulah dia sewaktu Sayyidina Umar radhiyallahu menjadi khalifah, beliau telah bermesyuarat dan beberapa pembesar sahabat, orang tua-tua lah yang ada dalam majlis mesyuarat, dan termasuklah Sayyidina Umar membawa Abdullah bin Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi telah doakan dia untuk jadi orang alim dan orang yang ahli tafsir Quran. Dan Sayyidina Umar letakkan Abdullah bin Abbas dalam majlis ini. Dan kemudian Sayyidina Umar membukakan ayat Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan dan juga bantuan Allah Taala dan pembukaan kemenangan. Maka Sayyidina Umar minta satu-satu sahabat berikan tafsirannya, sehinggalah sampai kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata tafsir ayat ini ialah sebagai petunjuk bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tak lama lagi akan wafat. Terkejut dia. Orang ramai semua terkejut. Wah, lain pula dia punya tafsir. Kerana Nabi SAW ditugaskan untuk menyampaikan agama
dan agama pula telah tersebar, kemenangan sudah pun berhasil dan ramai orang-orang memeluk agama Islam. Jadi sudah selesailah tugas Nabi, maknanya Nabi SAW akan kembali pada Allah. Memang benar. Ayat ini turunnya pada bulan Zulhijjah, selepas pada ibadat haji. Jadi lepas Nabi SAW buat haji, Nabi kembali ke Madinah, kemudian bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, Safar, bulan Nabi sakit, dan Rabiul Awal Nabi pun kembali kepada Allah. Jadi barulah orang sedar hebatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Memang itulah dia tepatnya doa Nabi, semoga Allah mengajarkan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia dalam agama dan ajarkan dia akan tafsir Al-Quran. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya baginda pada hari Senin. Yang lebih tepat lagi ialah pada waktunya duha. Waktu duha tu bila? Waktu tengah hari matahari panas, sebelum masuk zuhur. Selepas terbit matahari, antara 7.30 atau kita kata setengah jam lepas terbit matahari sampai waktu zuhur, itulah waktu duha. Dan waktu duha yang paling panas sekali ialah dalam pukul kita kata 10 atau 10.30. Itulah dia saatnya wafatnya baginda Nabi Rasulullah SAW. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu beberapa kali, Jibril telah datang kepada aku, ya. Jibril telah datang kepada aku untuk memberikan aku pilihan, ya, untuk beri pilihan antara nak duduk bersama umatnya ataupun nak kembali kepada Allah Taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri waktu sihat-sihat Nabi pernah mengatakan, tidak seorang nabi pun yang diambil nyawanya melainkan mereka telah diberikan pilihan untuk nak bersama Tuhannya, iaitu Allah SWT, atau nak bersama umatnya lagi. Jadi maknanya semua Nabi diberikan pilihan. Kau nak balik pada Allah ataupun kau nak bersama umatnya. Jadi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan pilihan untuk nak bersama umatnya atau bersama Allah SWT. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk bersama Allah. Karena itulah kekasih Nabi. Kekasih Nabi yang sebenarnya ialah Allah SWT. Adapun umatnya tetap umat yang Nabi sayang, tetapi yang Allah Khaliqul Mulk yang menjadikan sekalian alam ni, dialah yang paling kekasih Nabi, dan itulah yang kekasih Allah juga Ta'ala juga, ya. Allahu Akbar. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia peristiwa saat akhir hari yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatkan keadaan umat. Nabi pun merasa tenang, dah ada orang pengganti iaitu Sayyidina Abu Bakar, dan begitulah Allah Ta'ala telah berikan Sayyidina Abu Bakar kekuatan untuk menghadapi setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah dengarkan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ada orang yang merasa tak boleh terima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, siapa kata Muhammad mati, aku pancung dia dengan pedang aku ini. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas mimbar, dia kumpulkan semua orang ramai yang pun nak dengar daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi sebelum Sayyidina Abu Bakar di atas mimbar, Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kembali pada Allah. Maka dia cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cium kepala Nabi, dan dia cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Kemudian dia cium lagi kali kedua, ya Nabi Allah. Kemudian dicium lagi kali ketiga, ya kekasihku. Jadi begitulah Sayyidina Abu Bakar merasakan kesedihan sayu cintanya kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, tibta hayyan wa maitan. Sungguh kau sudah berlaku baik ya Rasulullah, dalam masa hidupmu dan masa matimu juga. Jadi begitulah dia Sayyidina Abu Bakar pun masuk ke masjid, dan kemudian di atas mimbar orang pun berkerumun untuk nak dengar apa kata Sayyidina Abu Bakar. Apakah Nabi SAW benar wafat ataupun tidak, atau bagaimana. Maka Sayyidina Abu Bakar pun naik atas mimbar. Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah kembali pada Allah, telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bacakan sepotong ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi
fala yadurrullaha syai'a wallahu yujzi syakirin. Sayujzillahu syakirin. Artinya tidaklah Muhammad itu melainkan sebagai seorang rasul, qad khalas min qabli rusul, telah berlalulah sebelum dia beberapa rasul lagi yang ramai. Kalaulah dia mati atau dia dibunuh, apakah kamu akan terbalik kaki kamu? Maknanya kamu akan berpatah balik kepada syirik dan kufur? Siapa yang berpatah balik, maka dia tak akan merugikan Allah Ta'ala. Sayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan yang baik pada orang yang bersyukur. Bila Sayyidina Umar dengarkan ayat ini, maka dia terasa seolah-olah kali pertama dia mendengarkan ayat ini. Pada ayat ini dalam Quran selalu dibaca oleh Sayyidina Umar juga, tapi dia tak perasan. Jadi inilah dia Sayyidina Umar ingatkan balik. Maknanya kalau siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati, kembali pada Allah. Siapa yang menyembah Allah, Allah yang hidup selama-lamanya. Kasih sayang kita pada Nabi SAW tidak mati. Walaupun baginda Nabi SAW daripada segi jasad, baginda telah kembali kepada Allah, itu jasadnya. Tetapi daripada kerohaniannya tetap hidup, sebab roh tak mati. Sebab roh dia akan hidup selama-lamanya. Dan demikian juga kita umat yang beriman. Kita sayang pada Nabi bukan pada sayang pada jasadnya, tapi kita sayang kepada kerohaniannya. Jasadnya kembali pada Allah, tapi tetap hati kita, jiwa kita hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinilah dia terletaknya bezanya, kita kasih pada tubuh badan atau kasih kepada kerohanian, dan kasih kepada jiwa, kasih kepada risalah, kasih kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sedikit daripada apa yang telah kita bacakan pada hadis yang pertama ini mengenai kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masuk kita di muka surat sebelahnya, muka surat 362, iaitulah pada hadis yang 370, berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalas ila hijri fad'a bi tastin liyabula fihi thumma bala famata. Aku menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku, atau Aisyah berkata ke pangkuanku. Beliau meminta diambilkan bekas bagi buang air kecil, maka beliau pun buang air kecil, dan sesudah itu beliau wafat. Ini antara kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Sayyidatina Aisyah. Salah satu daripada rasa kebanggaan Sayyidatina Aisyah, apa dia? Rasulullah SAW wafat di pangkuanku. Masya Allah, ya. Jadi Nabi SAW wafat bukan atas tikas semayang, tapi wafat di atas pangkuan isteri yang dikasihi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis ataupun riwayat ini menyebutkan Sayyidatina Aisyah mengatakan Nabi bersandar ke atas dadaku. Jadi kepala suaminya letak di dada dia, ataupun di pangkuanku, jadi atas ribanya. Pokoknya bersandar atas diri Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagai penyejuk kepada Nabi kita SAW, menggembirakan Nabi SAW, menemankan Nabi SAW di saat akhir umurnya. Jadi sewaktu baginda akhir umurnya itu, Nabi Rasulullah SAW merasa, di sini disebutkan tentang Nabi SAW minta, iaitu bekas tu kita katakan apa-apalah ya, gayung ke apa, untuk Nabi SAW nak buang air kecil. Sebab Nabi dah tak boleh jalan jauh-jauh lagi. Jadi Nabi SAW minta kepada Sayyidatina Aisyah, dibawalah datang. Jadi mungkin pada masa itu tak adalah orang di rumahnya, kerana Nabi nak buang air kecil, maka hanya dia dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi SAW pun buang air kecil, dan kemudian lepas tu Nabi SAW pun wafat. Tapi apakah Nabi wafat terus menerus daripada saat tersebut? Jawapannya tidak. Itu beberapa peristiwa berlaku sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersandar itu, ada lagi beberapa peristiwa yang akan kita bacakan sebentar lagi. Kemudian begitulah Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan. Apakah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bersama dengan umatnya, dengan keluarganya, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pilih
untuk dia kembali kepada Allah dan demikianlah kepada syurga. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk nak kembali kepada Allah. Walaupun Nabi sayang pada umatnya, tapi Nabi terlebih lagi sayang kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah di akhir kalam Nabi, perkataan Nabi, setelah Nabi sebut ummati, ya, sebelum Nabi wafat tu, Nabi ingatkan umatnya, as-salah, jaga solat. Inilah yang Nabi ingatkan pada umatnya, kerana itulah yang paling banyak sekali umatnya meninggalkan, iaitu solat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan ar-rafiqul a'la, teman yang tertinggi. Siapa yang teman tertinggi? Iaitulah Allah. Itulah dia teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa Allah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rafiqul a'la, menggambarkan kepada nama Allah. A'la yang tertinggi, rafiq teman. Jadi bukan maknanya di sini kita mengatakan Nabi tak berakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Tidak. Kalimah la ilaha illallah sudah tersemat dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menyebutkan nama Allah, Ar-Rafiqul A'la, teman yang tertinggi. Jadi kalau arti kata yang lain, seseorang tu walaupun lidahnya berbicara sesuatu, tapi kalau hati dia tetap beriman pada Allah, maka dia tetap dinamakan dia mati beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kalau sekiranya di akhir umur seseorang itu dia menyebutkan nama-nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, maka itu juga dinamakan dia mati beriman. Tidak semestinya kalimah la ilaha illallah, tapi sudah setentunya kalau dia menyebutkan kalimah la ilaha illallah, memang tu ada hadisnya. Maka na akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir penghabisan kalamnya ialah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Maka itu memang sudah setentunya, ya. Itulah dia kelebihannya kalau orang yang mati di akhir kalamnya la ilaha illallah. Jadi di sini kalau kita lihat dalam hadis kita, beliau meminta diambilkan bekas bagi buang air kecil. Kemudian beliau berhadas kecil. Berhadas kecil ni perkataan sindiran daripada makna baginda buang air kecil. Buang air kecil lah, dia minta bekas untuk buang air kecil, kena buang air kecil. Dan kemudian sesudah itu beliau wafat. Selepas itu beberapa peristiwa, kemudian Nabi SAW wafat. Jadi peristiwa Nabi SAW bersandar di dada Siti Aisyah radhiyallahu anha selepas daripada Nabi dah melihat sahabat-sahabat salat subuh bersama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Nabi berehat, kemudian lepas itu datang Sayyidatina Fatimah, datang Sayyidina Ali, kemudian Nabi berbisik pada Sayyidatina Fatimah, kemudian lepas itu Sayyidina Fatimah sedih menangis, lepas itu Nabi bisik lagi Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidatina Fatimah senyum gembira. Itu ada beberapa peristiwa lagi. Kemudian peristiwa Sayyidina Jibril AS datang kepada Nabi, ya Rasulullah, malaikat Israel yang mengambil nyawa datang minta izin untuk menghadap padamu. Sesungguhnya dia minta izin untuk mengambil nyawamu dan dia tak pernah minta izin sebelum kau ini, dan dia tak pernah minta izin selepas kau ini. Maknanya Nabi sajalah yang seorang Nabi yang malaikat maut datang nak ambil nyawa minta izin. Masya Allah. Kalau yang lain tak ada minta izin. Kalau dah sampai nyawanya cukup masanya, terus diambil rohnya. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka masuklah hadis kita, hadis yang 371, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, sampai situ saja kita untuk pengajian malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung lagi pembicaraan kita dalam bab kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelajaran yang akan datang, insya-Allah. Maaf saja tuan-tuan dan puan-puan dalam penyampaian saya yang mungkin itu silap kata terkasar bahasa, mana benar sebenarnya daripada Allah, yang salah silap oleh kelemahan saya sendiri. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan pengajian daripada saluran dakwahnya Masjid Sultan Singapura. Tuan-tuan bermurah hatilah untuk derma pada Masjid Sultan dengan nombor akaun yang ada di depan kita. Sekian saja dari saya. Maka sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.